kita. Dan ini adalah satu Sabah ini sejak tahun 2019. Peluang rebatan yang pertama agak lemah sedikit. Cuba Lon. Satu hantaran ke sebelah kanan. Tidak offside. Lita bagaimana sekarang ini? Bagaimana? Sayang sekali tidak begitu tepat. Satu chipping yang cuba dilakukan ataupun lambungan. Pintu gol sudah terbuka dan bagaimana pula satu hantaran ke tengah yang dilakukan tadi Winning. Betul, kalau kita lihat peranan yang dimainkan oleh Gulon, pantas dia dapat melihat keadaan Litak yang telah pun berjaya melepasi perangkap offside yang dilakukan oleh pemain Sabah. Tetapi ini satu gerakan menarik. Kita dapat lihat larian yang dilakukan oleh Litak antara ke tengah. Siapa yang berada di cuba terus cantik diselamatkan oleh penjaga pasukan Sabah. Masih lagi bahaya untuk pasukan Pahang. Kita dapat lihat sepatutnya dia perlu melakukan satu asakan yang untuk mendapatkan bola. Tapi kita lihat dulu bagaimana percubaan yang dilakukan oleh Pedro Henriquez tadi, follow up yang agak lambat oleh Yevin Bukashvili ini. Di situlah menyaksikan jadi terpaksa melakukan satu kesilapan dan sekaligus dihadiahkan hantaran Guron. Satu gerakan menarik tapi agak lambat. Satu saya kira terlepas kepada Lita, tetapi play on kata pengadil ataupun onside sebenarnya. Kita dapat lihat ada dua pemain Pahang di sini, tetapi sudah ada kekerasan dilakukan. Tetapi bagaimana sekarang dengan Lita? Cantik gerakan Lita. Peluang sekarang bagaimana? Tidak offside. Oh, sudah pun offside sebenarnya. Yeyen Bukashvili sudah pun dikerat. Lita itu sebenarnya adalah untuk dia sendiri meneruskan larian itu, tetapi halangan yang dilakukan oleh cuma ini hantaran ke dalam pasang kota cantik hantaran itu peluang. Oh, Amri Haya saya kira terlepas peluang terbaik, tetapi dia sudah berada pada Gulon hampir saja melakukan kesilapan. Muncullah kedudukan Risto Mitrevski tadi sebenarnya telah pun terlebih dahulu offside sebelum Gulon melakukan tadi. Fazli Mazlan mengawal bola di sebelah kanan pintu gol pasukan Sabah. Hantaran ke tengah yang baik, tandukan Litak, tetapi satu glancing header yang terus ke dalam yang dilakukan oleh Bakiuddin sebentar tadi. Satu halang cubaan yang dilakukan oleh Litak. Peluang baik sekarang ni. Sekali lagi Litak antara ke tengah, peluang kepada Pahang. Sayang sekali terlepas dua pemain Pahang di situ. Kita dapat lihat Bakiuddin dan begitu juga dengan Yeyen Bukashvili. Bukashvili hantaran yang begitu berkualiti daripada Litak merangkap pemain pertahanan. Apabila Bakiuddin terlepas, mungkin Yevin tidak menjangkakan situasi itu berlaku, tetapi sebagai seorang penyerang dia seharusnya bersedia dengan apa jua keadaan. Yeyen satu hantaran ke tengah terpaksa ditumbuk keluar di situ oleh Randy Rini. Batuil kapten yang berpengalaman untuk pasukan Sabah Jaya untuk menyerap tekanan. Tidak bahaya sekarang ni, rembatan dapat diselamatkan oleh penjaga gol Randy Rining, menghulurkan tangannya untuk menyelamatkan rembatan. Wilson dan Wisil permainan selepas tamat kuarantin. Sam Johnson masuk sebentar bukan untuk kita saksikan jika separuh masa pertama tadi Pahang lebih banyak menguasai perlawanan, tetapi kali ini kita juga akan dapat lihat peluang sekarang ni bagaimana dengan gerakan Sam Johnson, tetapi sayang sekali hanya berhadapan dengan Zarif Irfan, tetapi cubaannya tersasar ke sebelah kanan pintu gol pasukan Pahang. Satu peluang masa yang kedua ni. Baru saja saya ingin katakan tentang gandingan antara Levi Mandinda dan juga Sam Johnson ini, dan itu telah pun dibuktikan dengan serangan awal dengan hantaran-hantaran yang baik ini. Satu lorongan yang begitu baik daripada Levi Mandinda membuka ruang kepada Sam Johnson, tetapi dia memilih sudut kanan, sedangkan di sebelah dan juga Mamado satu hantaran baik ke tengah. Ditambah peluang dan gol. Itulah rempatan yang begitu baik dilakukan oleh Yeyen Bukashvili, pemain daripada Ukraine. Peluang terbaik yang datang ke arah beliau di dalam perebutan dalam kawasan kotak penalti tadi. Pintu gol sudah pun terbuka. Bola itu menuju ke arah Yeyen Bukashvili. Satu situasi di mana challenge yang dilakukan yang begitu penting yang dilakukan oleh Mamadou Wagi tadi, yang menghalang pergerakan ataupun cubaan untuk menumbuk keluar bola oleh Randy Rining, yang akhirnya bola jatuh, dan kali ini Yeyen Bukashvili tidak melakukan kesilapan untuk menghantar bola ke dalam gawang pasukan Sabah. Inilah kita dapat lihat hantaran yang berbahaya sehingga kan ataupun yang memaksa Randy Rin
Ijen dapat mencuri bola daripada kawalan Tesu tadi. Masuk dalam kawasan kotak pada hantaran ke tengah. Tidak ada pemain Pahang di situ. Sayang sekali. Satu gerakan yang menarik, satu idea yang baik. Satu gerakan sekarang ini. Kita dapat lihat hantaran ke tengah, peluang. Litak cuba mencabar. Tandukan gol sebenarnya. Litak berjaya menghasilkan gol. Walaupun ada sedikit deflection di situ. Gol yang kedua untuk pasukan Sri Pahang oleh Litak. Sememangnya Litak berhak untuk menghasilkan jaringan pada malam ini. Kerana 3 peluang yang terbaik dihasilkan pada separuh masa pertama telah pun dilepaskan, tetapi kali ini satu crossing yang begitu baik dan tandukan Litak itu sebenarnya tadi deflect pada bahu Pak Tesu yang menyebabkan Randy Rining tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Seakan-akan bukan terkena pada Litak sebenarnya. Seakan-akan terkena kepada bahu Pak Tesu. Bahu Tapi Pak kita Tesu. tunggu siapakah. Adakah Litak akan di... kita dapat lihat sebenarnya gol sendiri sebenarnya, Madi. Mungkin satu situasi yang mengakibatkan gol sendiri tetapi asalkan yang begitu penting daripada Litak tadi sebentar tadi yang akhirnya berjaya juga meletakkan Hantaran Sam Johnson, Pahang. peluang itu dia. Amri yang merembat tersasar sedikit sebelah kanan pintu gol pasukan ke sebelah kanan pintu gol. Betul. Itu sekali lagi kita tengok peranan Sam Johnson yang melihat kehadiran Rihaya di sebelah kiri, tetapi Faisal Rosli yang berada pada waktu yang betul untuk melakukan. Hafiz Ramdan dapat mengawal dengan baik. Hafiz sekarang. Satu lagi cubaan terus. Sedikit tersasar ke sebelah kanan dan Litak. Bagaimana sekarang ni? Litak berpeluang dengan baik. Kita dapat lihat Faisal Rosli antara ke tengah. Bagaimana? Satu tandukan. Sayang sekali. Tandukan yang cuba dilakukan di situ oleh Ashab. Dia menanduk dalam keadaan yang lebih rendah kerana kalau kita lihat dia seakan-akan menolak bola tu. Satu hantaran baik ke tengah, peluang Sadil. Gol untuk Sabah. Sadil Ramdhani tidak dicabar di situ. Pintu gol sudah pun terbuka. Tepat tandukan yang tidak dapat diselamatkan oleh Zarif Irfan. Satu tandukan yang padu kalau kita dapat lihat tadi. Satu hantaran yang begitu baik dan disempurna dengan begitu cemerlang oleh Sadil Ramdhani. Tetapi persoalannya siapa yang menjaga kedudukan Sadil itu? Tidak ada pemain langsung. Tidak ada langsung pemain pertahanan Pahang yang mengikut gerakan yang dilakukan atau larian yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani. Satu tandukan yang mudah dan begitu berkualiti dilakukan oleh Sadil untuk menghukum majikan lamanya ini. Kedudukan ketika ini 2-1 dan game on, orang kata masih lagi on untuk pasukan Sabah. Ya, dan itulah jaringan cantik tepat tengah sekarang. Tolakan ke belakang, peluang rempatan Sadil Ramdhani terlalu tinggi. Peluang terbaik yang dimiliki oleh Sadil. Yang tadi sebentar tadi kita tidak dapat lihat bagaimana satu flip header yang cuba dilakukan oleh Amri Yahya yang akhirnya jatuh kepada Sadil Ramdhani dan satu rempatan terus menuju kaki kiri oleh Jijen. Satu antara ke tengah, satu antara ke tengah ke depan pintu gol. Peluang rempatan daripada Levi Madinda terlalu tinggi. Yang berhasil untuk pasukan Arsenal. Inilah dia Gabon. Seorang lagi pemain daripada Gabon. Kalau kita lihat perangkap offside yang dilakukan oleh pertahanan. Amdan Peter baik sekarang. Amri peluang, tetapi kenapa dia melakukan hantaran lintang? Sepatutnya dia boleh melakukan percubaan terus ke arah pintu. Hanya berhadapan dengan penjaga gol satu lorongan yang begitu baik sekali memerangkap pertahanan. Sepatutnya satu percubaan padu. Litak cubaan terus saja saya kira lebih tepat dan dapat diselamatkan, tetapi tolakan keluar dilakukan oleh Randy Rining untuk mungkin ini adalah kesempatan terakhir yang dimiliki oleh Sri Pahang FC, manakala untuk Sabah saya kira telah pun berakhir. Dan itu dan itulah dia whistle penamat yang ditiup oleh Fitri Maskon, pengadil pelawanan ini, sekaligus menandakan kemenangan pertama Pahang dalam aksi di Liga Super bagi tahun 2021 selepas bertungkus lumus dalam 3 pelawanan sebelum ini. Tewas kepada Selangor 1-3, tewas lagi kepada Perak 0-2.